Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersama-sama untuk kita teruskan pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 ini. Kali ini kita akan teruskan dengan pelajaran yang ke-20. Pelajaran yang ke-20 ini di bawah tajuk Alam Sekitar Penenang Minda. Alam Sekitar Penenang Minda. Sebagaimana biasa, kita lihat dulu objektif pembelajaran bagi tajuk ini, iaitu membaca dalil tuntutan menjaga alam. Menjaga alam sekitar ni pun ada dalil daripada Al-Quran, ada dalil daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mempelajari adab menjaga alam sekitar. Bagaimana adab kita nak jaga alam sekitar yang ada di sekitar kita ni. Yang ketiga, mengetahui hikmah menjaga alam sekitar. Dan keempat dan kelima, sebagaimana biasa, kita jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, dalil tuntutan menjaga alam sekitar, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Suraqallahul azim, suratul Hajj ayat 64. Maksudnya ialah segala yang ada di langit dan di bumi ialah kepunyaannya. Semua perkara yang ada di atas langit dan di bumi merupakan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini menunjukkan bahawa semua perkara bukan sahaja manusia, bahkan termasuklah alam yang ada di sekitar kita. Bukit bukau, tumbuh-tumbuhan dan apa sahaja yang ada ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita lihat dalil tuntutan menjaga alam sekitar. Adakah kita disuruh untuk menjaga alam sekitar? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun." Surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Ayat ini Allah SWT nyatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Beginilah sifat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi ini dalam keadaan mereka tak sedar bahawa mereka sedang merosakkan bumi dengan cara melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut spektrum ilmu, kita lihat alam sekitar adalah segala benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di sekeliling kita. Yang terdapat di sekeliling kita itu sekeliling manusia ini. Dan Hari Alam Sekitar Malaysianya diisytiharkan disambut pada 21 hingga 27 Oktober setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Baik. Kita lihat pula kepada adab menjaga alam sekitar. Macam mana cara kita nak jaganya? Iaitu mengekalkan ekosistem kehidupan flora dan fauna agar tidak terancam. Bila mana kita tengok ada tumbuh-tumbuhan, ada hidup-hidupan, maka kita sedaya upaya berusaha untuk kekalkannya. Kekalkan tumbuhan itu, kekalkan hidupan-hidupan itu agar mereka terus dapat hidup dan kita terus dapat menikmati keindahan yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang kedua, memelihara dan memelihara. Memelihara dan memelihara alam sekitar dengan tidak melakukan sebarang kerosakan. Seperti dengan cara menanam penanaman semula pokok bakau. Mana kita nak pulih, kita nak jaga dan kita nak pulih
Yang ada kita nak kekalkan, yang mungkin telah rosak, maka kita ganti dengan penanaman semula seperti pokok-pokok bakar ini. Yang ketiga, berusaha mengekalkan keceriaan dan kebersihan alam sekitar seperti bergotong royong membersihkan kawasan rumah. Kita usaha untuk ceriakan persekitaran kita. Sebagai contoh, kita gotong royong bersihkan sekitar rumah, kita hiaskan sekitar rumah kita, kita hias sekitar asrama, persekitaran sekolah dihias dengan baik. Maka ini menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Kehidupan kita akan rasakan lebih ceria dengan keadaan persekitaran hidup kita yang cantik dan menarik. Antara adab dan menjaga alam sekitar yang lain lagi ialah sentiasa berhemah dan tidak membazir menggunakan sumber air. Kita tak ketahui bahawa air ini juga adalah merupakan suatu komponen alam sekitar yang perlu kita jaga. Yang mana jika kita membazir, kemungkinan kita tidak akan dapat menggunakan sumber air ini ketika mana kita memerlukannya. Baik, yang ketiga, kita dah masuk kepada yang kelima. Yang kelima, sentiasa mengamalkan cara hidup yang mesra alam seperti amalan kita semula. Untuk kita selamatkan alam ini supaya sampah sarapnya tidak terlalu banyak, maka kita cuba sedaya upaya untuk mengguna semula bahan-bahan yang telah kita guna supaya ia tidak menjadi bahan buangan yang akhirnya mengganggu alam sekitar. Proses ini kita namakan sebagai kitar semula. Yang terakhir, sentiasa menjaga kelestarian alam seperti menjaga kebersihan sungai. Kita jaga jangan kita buang perkara-perkara yang tak elok, sampah sarap ke dalam sungai. Apatah lagi bahan-bahan yang boleh mencemarkan sungai dan juga boleh mematikan hidupan-hidupan yang berada dalam sungai. Kerana ini juga akan mengganggu kehidupan kita. Sumber-sumber air kita akan terjejas. Jadi kerana itu, sentiasalah kita menjaga kelestarian alam seperti kita menjaga kebersihan sungai, kita jaga kebersihan laut, pantai kita supaya kita dapat hidup dengan lebih selesa. Hikmah menjaga alam sekitar. Antara hikmahnya adalah melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana menyedari tanggungjawab yang diamanahkan. Kalau dia tahu Allah SWT mengamanahkannya untuk bukan sahaja dia hidup atas muka dunia, tapi dia kena jaga kesinambungan alam ini, maka pastinya dia akan menjadi manusia yang mencintai alam sekitar kerana menyedari tanggungjawab yang telah pun diamanahkan itu. Yang kedua, melapangkan fikiran dan menenangkan jiwa kerana melihat keindahan alam. Bahagian sini, Ustaz percaya ramai di kalangan kita bila cuti ke ada masa yang terluang, kita akan pergi cari tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang cantik untuk kita tenangkan jiwa dengan melihat persekitaran alam yang cantik, mendengar deruan air terjun, mendengar bunyi burung-burung di dalam hutan. Kesemuanya itu melapangkan fikiran dan menenangkan jiwa kita. Antara lain dalam hikmah menjaga alam sekitar adalah melestarikan alam sekitar yang indah untuk dimanfaatkan oleh generasi akan datang. Kita nak alam sekitar ini bukan sahaja kita yang dapat nikmatinya, bahkan anak cucu cicit kita pun, generasi seterusnya nanti akan tetap dapat memanfaatkan alam sekitar yang indah ini yang kita sedang nikmati ini. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan kerana melaksanakan aktiviti eko-pelancongan. Jadi, sebahagian daripada kita kemungkinan mengambil peluang daripada alam sekitar yang cantik ini untuk mereka melaksanakan atau menganjurkan aktiviti-aktiviti yang menarik seperti eko-pelancongan ini. Dengan itu akan dapat menghilangkan tekanan perasaan ataupun dapat menenangkan jiwa. Mungkin bagi masyarakat bandar yang sentiasa berada dalam tekanan kerja, maka mereka sekali-sekala bila mana terdapat peluang cuti-cuti persekolahan ataupun cuti pekerjaan mereka dapat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang sangat menarik itu. Jadi ini antara hikmah menjaga alam sekitar. Baik, kita lihat lagi kepada soalan kebat. Kita lihat 274 kilang cemari Sungai Kim Kim. Ini keratan akhbar. Berdasarkan keratan akhbar di atas,
Huraikan pandangan anda tentang peranan masyarakat dalam menangani situasi tersebut daripada berleluasa. Apa peranan kita sebagai anggota masyarakat ni? Nak jaga macam mana alam sekitar? Jadi, jawapan yang Ustaz berikan sebagai cadangannya ialah iaitu melaporkan pencemaran kepada pihak berkuasa. Bila kita tengok ada pencemaran, kita lapor. Kerana mengawal pencemaran dah tanggungjawab bersama. Bukan sahaja jabatan-jabatan yang dipertanggungjawabkan nak jaga benda ni. Kita pun kalau kita nampak benda ni berlaku, maka kita juga bertanggungjawab untuk mengawal, untuk mencegah pencemaran itu daripada berlaku. Kesannya pencemaran dapat dikawal lebih awal. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa peka terhadap apa yang berlaku di persekitaran kita agar hidup lebih harmoni. Sekali lagi Ustaz bacakan, melaporkan pencemaran kepada pihak berkuasa kerana mengawal pencemaran adalah tanggungjawab bersama. Kesannya pencemaran dapat dikawal lebih awal. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa peka terhadap apa yang berlaku di persekitaran kita agar hidup lebih harmoni. Baik, kita telah pun sampai kepada penghujung, kepada penutup. Sila klik link di bahagian bawah video untuk jawab soalan. Mudah-mudahan kefahaman kamu lebih mantap dalam mempelajari tajuk ini. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.